Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi kita pada hari ini untuk menyambung pelajaran kita untuk tajuk Al-Quran. Hari ini fokus kita kepada hukum tajuk yang seterusnya, iaitu qala. Sama-sama sebut dengan ustazah. Qala. Sekiranya dah bersedia, jom kita mulakan. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi, mari kita lihat dahulu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Jom kita baca sama-sama dengan ustazah. Mengenal pasti kalimah dan potongan ayat yang mengandungi bacaan qalqalah dengan betul. Yang kedua, menyebut dan membaca kalimah atau potongan ayat yang mengandungi bacaan qalqalah dengan betul dan bertajwid. Sekiranya dah bersedia, jom kita pergi kepada yang seterusnya. Baik, kita pergi kepada maksud qalqalah. Maksud qalqalah terbahagi kepada dua, iaitu bahasa dan ilmu tajwid. Jom kita baca sama-sama dengan ustazah. Qalqalah menurut bahasa ialah bergerak dan gementar. Menurut ilmu tajwid, qalqalah bermaksud bunyi lantunan yang kuat daripada makhrajnya yang ditekan terlalu kuat dan dilepaskan dalam waktu yang singkat. Okey, macam mana kita nak faham tentang maksud qalqalah ini? Jom kita pergi kepada yang seterusnya. Baik, kita pergi pula kepada huruf qalqalah. Huruf qalqalah sekiranya anda lihat di dalam buku teks, muka surat 38, anda akan lihat 5 huruf qalqalah yang terdapat pada muka surat tersebut. Jom kita baca sama-sama. Huruf yang pertama ialah qaf. Sebut betul-betul qaf. Yang kedua, ta. Yang kedua, ta. Yang ketiga, ba. Ba. Yang seterusnya, jim. Sama-sama sebut, jim. Yang seterusnya ialah dal. Sama-sama sebut, dal. Baik, 5 huruf ini terhimpun dalam rangkai kata baju daqata. Baju daqata. Jadi kita mudah nak ingat dengan mengingat huruf qalqalah ada 5, iaitu baju daqata. Okey, sekiranya dah faham, jom kita pergi kepada yang seterusnya. Okey, baik anak-anak, kita pergi pula kepada jenis qalqalah. Qalqalah terdapat 2 jenis, iaitu qalqalah sughra dan qalqalah kubra. Baik, jom kita lihat satu persatu. Qalqalah sughra seperti mana awak lihat dekat sini, kalau awak buka buku teks muka surat 38, anda akan dapat lihat keratan yang ustazah letakkan dekat sini. Okey, baik, jom kita baca sama-sama dengan ustazah. Qalqalah sughra ialah lantunan dan detakan perlahan yang berlaku ketika menyebut huruf qalqalah bertanda sukun di tengah kalimah yang dibaca ketika wasal. Contohnya yaqbal. Okey, jom tengok ustazah ada buat kata kunci bagi mudahkan ingat. Baik, lantunan detakan dia perlahan. Mestilah perlahan. Ketika bila berlakunya qalqalah ini, ketika qalqalah itu bertanda sukun. Qalqalah ini bertanda sukun. Ni, huruf qalqalah ni bertanda sukun. Ba tanda sukun, jim tanda sukun, dal tanda sukun, qaf tanda sukun, dal tanda sukun. Okey anak-anak, 5 huruf baju daqata ini bertanda sukun, barulah dia dikatakan sebagai qalqalah sughra dan dia akan berlaku ketika di tengah kalimah. Mesti tengah-tengah kalimah, dia tak akan berlaku di tempat yang lain. Okey, baik, jom kita lihat contoh yang ustazah sediakan dekat sini. Okey, jom kita baca sama-sama dengan ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ruziqna. Sama-sama sekali lagi. Alladzi ruziqna. Baik, bila keluar perkataan ataupun ayat kalimah begini, pertama sekali awak nak kena cari huruf qalqalah. Baik, antara alif sampailah nun. Yang nun dan alif ini, ni akhir, yang ini awal. Yang mana satu huruf qalqalah dalam perkataan ini? Okey, bagus. Dalam perkataan ini ada huruf qaf. Ada huruf qaf. Qaf ini bertanda sukun. Jadi dia adalah, kita kena check. Mestilah kita nak baca dia perlahan. Dia tak baca ruziqna. Tu salah. Kita baca ruziqna. Okey, kita baca detakan dia perlahan.
dia bertanda sukun dan dia berlaku di tengah kalimah. Jadi ini adalah qalqalah sughra. Okey, sekiranya dah faham qalqalah sughra, jom kita pergi pula kepada qalqalah kubra. Baik, qalqalah kubra masih dalam muka surat yang sama penerangannya. Di muka surat 38, anda semua akan dapat lihat keratan ini juga. Seperti mana Ustazah letakkan dekat sini. Dia tak sama dengan surah, tak sama langsung. Okey, tapi huruf dia sama. Huruf dia sama, dia takkan pergi lain. Okey, jom Ustazah tengok kata kunci Ustazah buat kat sini. Jom kita baca sama-sama dengan Ustazah. Lantunan dan detakan dia kuat. Dia tak sama seperti surah. Dia punya detakan perlahan kan. Okey. Dia berlaku ketika berhenti. Ketika berhenti, macam mana caranya Ustazah? Caranya macam ni. Okey, contoh ayat dia. Jom kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Azabul hariq. Sekali lagi. Azabul hariq. Okey, baik. Itu dinamakan sebagai detakan yang kuat. Ni, detakan yang kuat. Dia berlaku ketika berhenti, anak-anak. Berhenti. Ini adalah tanda berhenti. Ni nama dia tanda berhenti. Semua banyak dalam Quran banyak tanda berhenti. Tapi, kena tengok huruf yang sebelum. Sebelum berhenti ni. Sebelum berhenti ni huruf dia apa? Kalau huruf dia huruf qalqalah, jadilah qalqalah. Kalau huruf tak qalqalah, tak jadilah huruf qalqalah. Faham tak anak-anak? Jadi huruf ni huruf qalqalah. Huruf qalqalah ini jadilah dia qalqalah kubra kerana dia berlaku ketika berhenti. Sekiranya anda boleh dapat bezakan qalqalah sughra dan kubra, jom kita pergi kepada yang seterusnya. Baik anak-anak, kita pergi pula kepada bagaimana anda nak menyebut dan membaca kalimah-kalimah dalam Al-Quran yang mengandungi qalqalah sughra. Okey, jom kita tengok dalam buku teks awak semua, tengok buku surat 39. Okey, anda semua akan dapat lihat keratan yang Ustazah letakkan dekat sini. Okey, jom kita baca sama-sama dengan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra wa rabbukal akram. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Abdan iza salla. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Baik. Yang bertanda-tanda merah ini, ialah merupakan huruf-huruf qalqalah. Jadi dia berada di tengah-tengah kalimah. Kita tak baca dia kuat-kuat detakannya. Kita baca dia perlahan sahaja. Dan qalqalah ini mestilah bertanda sukun. Nampak ni huruf ni bertanda sukun, bertanda sukun, bertanda sukun. Okey. Kalau dah faham, jom kita pergi kepada yang seterusnya. Baik, kita pergi pula bagaimana cara kita nak mengenal, menyebut dan membaca qalqalah kubra pada kalimah yang Ustazah sediakan dekat sini. Awak semua boleh buka buku teks muka surat 39. Awak akan jumpa keratan yang Ustazah letakkan seperti di dalam slide ini. Baik, jom kita sama-sama baca dengan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahu yahdi lil haqq. Tabbat yada abi lahabin wa tab. وعاد وفرعون وإخوان لوط فهم في أمر مريج. Baik, qalqalah ini terdapat ketika berhenti, kan? Di qalqalah kubra. Baik, dia berlaku ketika berhenti. Ini adalah tanda waqaf anak-anak. Ini juga tanda waqaf ataupun berhenti. Ini juga tanda berhenti. Ini juga tanda berhenti. Okey, bila nampak tanda berhenti, tengok huruf sebelum dia. Sebelum dia. Okey, nampak tak? Ini huruf qaf, ini huruf ba, ini huruf ta, ini huruf jim. Dia pentingkan huruf, bukannya tanda. Tadi tanda berhenti, betul, tanda berhenti. Dia tadi yang sughra, dia bertanda sukun kan? Yang ini tandanya adalah tanda berhenti dan dia tiada baris dia macam-macam lah. Yang penting huruf dia adalah huruf qalqalah. Ya, qaf, ba, ta, jim. Okey anak-anak, sekiranya dah faham, Ustazah rasa cukup dulu setakat ini. Kita sambung pada waktu yang Ustazah akan tetapkan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.